Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang untuk terus hidup dan dengan tujuan untuk mudah-mudahan kita dapat menambah amal soleh dan juga memohon keampunan daripada segala dosa yang telah lalu, yang sedang kita lakukan ataupun yang sekarang dan yang akan datang. Jadi mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan kita dalam keadaan yang baik. Jadi antara persediaan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menjadikan hidup kita ini, mati kita untuk Allah adalah dengan kita memahami tuntutannya sama ada daripada Al-Quran maupun Sunnah. Kita dapat beribadah dengan cara yang diridai oleh Allah. Ramai orang beribadah tetapi dengan cara yang tidak ditunjuk oleh Allah dan Rasul, maka dia tidak diterima. Begitu juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak menjalani kehidupan daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, pergi bekerja, pergi beraktiviti dan seumpamanya, semuanya kita nak berada di atas jalan yang diridai oleh Allah. Tidak ada jalan lain melainkan dengan kita mempelajari apakah yang telah ditunjuk oleh Allah dan Rasul supaya kita tidak terbabas. Jadi pada hari ini kita sambung lagi pada ayat yang ke-51 sehingga ayat ke-54. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan ingatlah ketika kami ingatlah wahai Bani Israel. Yang ini sambungan lagi daripada perbincangan kita beberapa daripada minggu-minggu yang sebelum ini. Tapi sekali lagi diingatkan kaedah ketika kita membaca, sebagaimana yang selalu saya sebut, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah iaitulah yang diambil kira daripada sesuatu ayat itu adalah pada umum lafaznya, bukan khusus sebabnya. Yakni walaupun ayat ini ditujukan kepada kumpulan tertentu, tetapi dia diguna pakai juga pada semua orang kerana yang diambil kira ialah umum lafaz. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam 40 hari, yakni Allah Subhanahu Wa Taala
memerintahkan Musa alaihi salam bermunajat dan kita panggil beruzlah lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Dalam tempoh itu kemudian kamu menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan setelah pemergian. Dalam tempoh Nabi Musa alaihi salam dia tinggalkan kaum dia di bawah amanah saudara dia iaitulah Nabi Harun alaihi salam. Dalam tempoh itu kamu menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan setelah pemergian. Dan kamu menjadi orang yang zalim. Iaitulah apa zalim di sini? Iaitulah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu zalim apa? Zalim ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Kezaliman yang paling besar ialah kita mensyirikkan Allah. Iaitulah kita meletakkan sembahan kepada sesuatu yang tidak layak untuk disembah dan diibadah, untuk kita beribadah kepada dia. Itu maksud zalim. Yang paling besar iaitulah kita meletakkan sesuatu yang tak layak disembah tapi kita sembah dia. Dia tak layak untuk kita berdoa minta kat dia tapi kita minta kat dia. So ini adalah suatu kezaliman. Bukan maksud zalim tu pukul orang saja, menzalimi jiran tetangga, itu zalim juga. Tetapi kezaliman yang paling besar. Kemudian summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan mereka dengan syarat mereka bertaubat. Ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Yakni Nabi Musa alaihi salam diberikan Taurat iaitu sebagai pemutus antara kebenaran dan kebatilan supaya kamu mendapat petunjuk. Ketika Musa berkata kepada mereka, wahai kaumku, kamu telah menzalimi diri kamu. Apabila kita mensyirikkan Allah, kita tak zalim ke Allah, tetapi kita zalim kepada diri sendiri pada hakikatnya. Kerana Allah tidak terkesan sedikit pun dengan kesyirikan yang dilakukan oleh mana-mana orang. Kita menzalimi diri kita. Kamu telah menzalimi diri kamu dengan menyembah berhala anak lembu. Maka bertaubatlah kepada pencipta kamu dan bunuhlah diri. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Tuhan kamu. Dia akan menerima taubat kamu, sesungguhnya dia maha menerima taubat dan pengasih. Di sini ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Iaitulah yang pertama, sepanjang Nabi Musa alaihi salam meninggalkan Bani Israel di bawah amanah Nabi Harun alaihi salam, kisah ni kalau ada rezeki nanti kita akan jumpa kat mana penceritaan dia secara khusus dalam surah Taha. Begitu juga dalam surah Al-A'raf pada juzuk yang ke-8 dan 9. Tetapi dalam surah ini dia lebih kepada perbincangan secara umum sahaja. Tetapi secara ringkasnya begitulah Nabi Musa alaihi salam dia meninggalkan Bani Israel di bawah amanah Harun alaihi salam. Lalu mereka ingkar dan melakukan kesesatan dalam tempoh tersebut. Iaitulah dengan apa? Dengan mereka mengadakan satu berhala patung yang berbentuk anak lembu, kan? Lalu mereka menjadikan itu sebagai sembahan. Sebagai sembahan. Kemudian kita tengok dalam ayat yang seterusnya, summa afauna ankum, perkataan afauna, al-afu. Kalau nanti kita dalam bulan Ramadan kita akan selalu baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, kan? Afu. Apa itu afu? Al-afu. Al-afu bermaksud memaafkan, tetapi boleh sahaja selepas dikenakan hukuman atau sebelum dikenakan hukuman. Maksudnya seseorang itu dia berhak untuk dihukum. Contoh kita banyak sangat dosa.
kamu ni memang berhak untuk dihukum, ataupun setelah diputuskan di mahkamah disabitkan bersalah, kemudian kalau ada pengampunan selepas disabitkan bersalah itu, maka itulah yang dinamakan afu. Jadi di mahkamah Tuhan nanti, mungkin di hadapan Tuhan, apabila kita diadili, didapati yang kita ini didapati bersalah, dijatuhkan hukuman memang tak ada lagi hukuman yang lagi berat, dijatuhkan hukuman masuk neraka. Memang salah. Apa lagi yang kita nak harapkan melainkan daripada al-afwu, keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ketika itu memang dah salah, tak boleh nak elak lah. Nampak dah terpampang memang salah dan kita tak minta ampun daripada Allah hal tersebut. Maksudnya ia tidak dipadamkan. Jadi al-afwu itu ialah Allah let go. Allah lepaskan kamu walaupun kamu dah didapati bersalah. Ataupun di atas muka bumi ni, memang kita dah buat salah yang betul, salah di sisi agama. Tapi tak ada pun apa-apa kesusahan yang Allah timpakan kepada kita. Jangan suka. Jangan suka sama ada itu adalah istidraj, ataupun kita sungguh-sungguh nak minta kepada Allah, maafkan, lepaskan aku. Maksudnya janganlah kau, aku mohon perlindungan daripada kejahatan yang aku buat. Sebab itulah kita zikir apa? A'udzubika min syarri nafsi. Dalam antara zikir pagi dan petang yang kita atau yang Nabi ajar kita baca, iaitulah minta perlindungan daripada kejahatan diri aku. Sama ada kita minta jauh supaya kita tak buat jahat, ataupun kejahatan yang kita dah buat, implikasi dia tu kita takut, kita tak nak, tapi kena minta ampun jugalah. Di samping kita Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aktarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Antara doa yang Nabi ajar kita baca setiap pagi dan petang, iaitulah, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada kamu, daripada kejahatan diriku, daripada kejahatan syaitan dan juga sekutu dia, dan aku mohon perlindungan daripada kamu daripada aku buat kejahatan ataupun berbuat satu keburukan kepada diri aku. Aku buat keburukan kepada diri aku. Maksud kalau buat keburukan pada diri sendiri tu, maksudnya buat salah, sebab nanti implikasi dia kat kita. An aktarifa ala nafsi au ajurrahu ila muslim, ataupun aku buat jahat, buat sakit kat orang Islam yang lain. Maksudnya kita minta perlindungan. Kita memang tak nak buat tak baik kat orang, tapi kadang-kadang nafsu kalah, kita kalah buat juga tak baik kat orang. Minta untuk kita dijauhkan ataupun perlindungan daripada Allah untuk kita tak buat baik, tak buat jahat kat orang. Okey, seterusnya, sifat taubat yang diperintahkan kepada Bani Israel yang bunuh diri. Bunuh diri. Tetapi kita kena ingat nanti, maksud dia, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan mereka-mereka yang menyembah berhala al-ijl, iaitulah apa kita panggil, anak lembu tadi, anak lembu emas tu, mereka yang melakukan sembahan kepada berhala tersebut, kamu kena bunuh diri. Tetapi cara dia bagaimana dalam keadaan tu? Sebenarnya antara cara yang disebut, ditafsirkan oleh para ahli tafsir, mereka kata iaitulah mereka yang tidak menyembah pergi bunuh orang yang menyembah, ataupun mereka yang menyembah saling berbunuh di antara mereka, sehinggalah mati lebih kurang 70,000 orang terbunuh pada kejadian tersebut. Tetapi kita nampak macam begitu keras hukuman itu. Tetapi kita kena tengok dari sudut yang lebih luas, yang mana kita kena faham bunuh diri pada asalnya haram, tetapi ia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita kena tahu bila diperintah itu adalah perintah pemilik nyawa.
Maksudnya kita kena sedar yang kita ini adalah milik Tuhan secara mutlak. Maksudnya kita ni tidak memiliki tubuh badan kita, nyawa kita ini, kita tak memilikinya. Dia dimiliki oleh Allah. Jadi kalau Allah nak ambil, dia berhak ambil. Allah suruh kita ambil sendiri, hapuskan sendiri nyawa tersebut, maka itu juga adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau tak ada perintah, tak ada sebab yang dibenarkan oleh syarak, sebab tu tak boleh bunuh diri. Sebab nyawa tu bukan kita punya. Tu maksud dia. Kehidupan kita ni bukan kita punya. Bukan kita punya. Faham Itu maksud dia. So, dalam konteks ataupun ketika zaman Nabi Musa alaihissalam ini, maka ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka ini membunuh diri ataupun mereka saling berbunuh, mereka yang menyembah berhala itu, ataupun orang yang tidak menyembah membunuh orang yang menyembah berhala. Okey, hal itu lebih baik bagi kamu. Zalikum khairul lakum. Allah kata zalikum khairul lakum. Hal itu lebih baik bagi kamu. Inda bari'ikum, di sisi Tuhan kamu. Fataba alaikum. Ya Allah ampunkan. Maksud kenapa lebih baik? Kerana kamu terlepas daripada syirik. Dan kamu telah pulang kepada kehidupan yang kekal dalam keadaan bertaubat. So mereka-mereka yang terbunuh itu, mereka hanya memulangkan kembali nyawa yang dipinjamkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang best dia ialah mereka pulangkan kerana tujuan taubat. Okey, itu maksud dia. Walau bagaimanapun, ini penting, ini adalah syariat Nabi terdahulu. Tidak terpakai pada syariat Nabi SAW. Maksudnya hari ini kalau ada orang yang syirikkan Tuhan, pergi sembah berhala, kemudian dia nak bertaubat, adakah dia perlu membunuh diri? Jawabnya tak boleh. Tidak ada perintah. Ini adalah hukum, dia panggil syariat Nabi terdahulu. Likulli minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada Nabi itu ada syariat dan juga ada jalan dia yang tersendiri yang Allah bagi. Jadi kalau dah ada pemansuhan dalam syariat Nabi SAW, pada kita ini umat Nabi Muhammad SAW, maka tak terpakai lagi lah syariat-syariat yang terdahulu. Melainkan ada beberapa yang dikekalkan, tetapi yang ini memang telah dimansuhkan, so sebab tak boleh membunuh diri. Bahkan kalau kita ni membunuh diri adalah satu jenayah. Tapi orang yang cubaan membunuh memang jenayah. Memang berdosa besar. Memang kalau kita baca hadis, kalau orang tu mati terjun, bunuh diri terjun, so dia akan dihukum di akhirat terjun lagi kan dalam neraka. Tetapi yang menjadi isu dia ialah mereka yang berjaya diselamatkan daripada membunuh diri. Yang ini nanti ada hukuman dia, penjara lah apa dan sebagainya kan. So di sana sudah ada gerakan yang telah dimulakan daripada sebahagian cendekiawan, orang bijak pandai, untuk menghapuskan hukuman tersebut. Kerana orang yang bunuh diri itu, dia lagilah dia tertekan kena penjara. Tak selesai masalah. Jadi bukan itu yang menjadi kita panggil hikmah hukuman, tak kena langsung. Sebaliknya perlu ada cara lain untuk mendidik kembali mereka yang berjaya diselamatkan daripada membunuh diri. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Cukup setakat tu untuk tafsir pada petang ini insyaAllah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh. Masa ni belum ada lagi Ustaz. Alright. Okay. Kita dah habis solat jamak.
maksudnya perbahasan solat jamak. Cuma ada hari itu yang kongsi video yang berkaitan dengan solat jamak ketika telah sampai ke destinasi. So memang adalah satu keringanan juga yang kalau kita faham perbincangan kita pada muka surat 63 itu, iaitulah solat jamak itu bukan kerana musafir tapi kerana masyaqqah, kesusahan. Jadi sekiranya kesusahan itu memang wujud ketika mana dalam perjalanan sehingga tak mampu seseorang itu untuk solat di jalan, sampai destinasi, sampai ke rumah, dah sampai ke rumah, so maka dia diharuskan untuk jamak tanpa qasar. Contohnya seperti bas ekspres yang tak berhenti dan seumpamanya. Okey, selain daripada itu, sebelum masuk, ada satu lagi yang saya nak kongsi, iaitulah solat kalau kita berada di dalam situasi yang tidak sah solat kita kerana tidak cukup syarat ataupun rukun, tak sempurna perbuatan rukun. Contohnya, kalau kita berada di atas kenderaan yang bergerak dan tak boleh nak turun, dan tak seperti bas ekspres yang tak berhenti, ataupun kapal terbang, kan, ataupun kereta api, kan, kereta api lagi dah tak berhenti. Dan ketika mana kita berada dalam kenderaan tersebut, lalu kita menemui waktu solat. Contohnya kita menemui waktu solat maghrib. Tetapi adakah boleh kita jamak di dalam kenderaan, sedangkan kalau kita tunggu sehingga sampai, maka belum habis lagi waktu isyak? Maka adalah sepatutnya, dan kalau mengikut sebahagian fuqaha, dia memang mesti macam itu, iaitulah dia kena melewatkan kepada solat yang kedua untuk dia dapat solat di atas tanah. Contohnya solat maghrib, dia berada di atas kapal terbang ataupun kereta api, dia lalu solat maghrib, habis solat maghrib tu, dan kemudian kalau katakan dia sampai ke padang besar, isyak ada lagi, so dia daripada maghrib tu dia kena dah niatkan untuk dia memang nak takhir pergi ke solat isyak supaya dia boleh solat di atas darat. Kerana sebagaimana yang kita dah baca sebelum ini, iaitulah solat fardu ialah solat yang mesti, yang tidak didirikan di atas kenderaan melainkan darurat, melainkan memang tak boleh nak elak. Jadi kalau boleh elak, maka kita kena kembali kepada asal, iaitu solat fardu mesti dilakukan di atas tanah yang tetap. Okey, faham Ustaz, nak tanya, yang solat menghormati waktu tu macam mana yang dalam kapal terbang tu? Solat menghormati waktu, maksudnya yang ini memang solat yang kita tak mampu, tak boleh nak dijamak dengan mana-mana solat lah secara kebiasaannya. Solat subuh lah. Kalau solat jamak, ada kemungkinan kita dapat solat yang kedua di tanah. Contohnya dalam flight tu kita jumpa maghrib, tapi dalam masa yang sama nanti bila kita turun, isyak ada lagi, ataupun kita atas tu melalui waktu zuhur dan asar, tapi sampai tu asar ada lagi, so tu tak ada masalah. Tapi kalau kata melangkaui langsung zuhur dan asar, subuh memang atas kapal, di atas train contoh, maka di situ timbullah isu yang dinamakan solat hormat waktu, yang mana dia adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i, iaitulah solat orang yang tidak cukup syarat, ataupun istilah dia faqidut tahurain, iaitulah solat yang diistilahkan orang yang hilang dua cara bersuci. Maksudnya wuduk pun dia tak dapat, tayamum pun dia tak boleh. Maksudnya tak cukup syarat, secara ringkas dia tak cukup syarat. Syarat antaranya syarat menghadap kiblat, contoh dia tak mampu nak penuhi, ataupun kita panggil apa sahajalah syarat yang tak dapat nak dipenuhi,
Maka ketika itu kalau dalam mazhab Syafi'i dia memang perlu solat, wajib solat, dan dia wajib juga iadah solat dia, mengulang solat dia ketika mana di darat. Kerana apa? Kerana solat dia tadi itu hanya sebagai kewajipan waktu, tetapi tidak sah kerana tidak cukup syarat. Tetapi di sana ada pendapat kedua juga dalam mazhab Syafi'i, iaitulah orang yang melakukan solat dalam keadaan tak cukup syarat kerana memang darurat, tak mungkin untuk dia memenuhi syarat tersebut, maka solat dia sah dan tidak perlu diulang. Kerana apa? Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah sekadar yang kamu mampu. Maka itu sahaja kemampuan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat satu kisah di mana ketika mana sahabat yang dia duk cari cincin Aisyah yang terhilang tu, maka mereka ini mendapati waktu solat dan mereka tak mendapati air. Lalu mereka solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Lalu apabila sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi kata, maka mereka ceritakan tentang hal itu, maka kemudian turunnya ayat berkaitan dengan tayamum. Nak ceritanya di situ bahawa perbuatan sahabat itu tidak diingkari oleh Nabi, menunjukkan bahawa seseorang yang solat dalam keadaan itu sahaja kemampuan dia, maka solat dia sah dan tidak perlu diulang. Jadi kalau tanya kecenderungan saya, ialah solat orang yang tidak cukup syarat, seperti menghadap kiblat, tak mampu nak menghadap kiblat dan seumpamanya, memang itu di luar kemampuan dia. Dia memang tak boleh nak buat lah. So solat dia sah dan tak perlu diulang berdasarkan pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan juga ayat dan hadis Nabi SAW yang menjadi sandaran kepada pandangan tersebut. Walau bagaimanapun, kalau kita berpegang dengan pendapat yang kena qada, maka kita kena qada. Maksudnya kita yakin dengan pandangan yang wajib qada. Kita yakin dengan pandangan yang wajib qada, maka dia wajib qada. Tetapi kalau setelah kita fahami dalil, kita tahu ada pandangan di situ dan nampak ia lebih meyakinkan, dan kita solat dalam keadaan yakin yang kita tahu ini adalah solat aku yang semampu yang aku buat berdasarkan firman Allah tadi, buatlah sebagaimana kamu mampu, dan kita tidak meringan-ringankan, maka tak perlu diulang. Dan diingatkan jangan salahkan orang. Contohnya kita nampak, kau tak, mana boleh solat ni, nanti kena ulang. Maksudnya ada orang yang pegang dengan pendapat pertama, ada orang pegang pendapat kedua. Maka yang pentingnya ialah masing-masing beramal berdasarkan keyakinan dia daripada pengajian dia, bukannya dia main belasah belasah je tak boleh. Ustaz, pendapat kedua tu mazhab Syafi'i juga ke mazhab lain, Ustaz? Ya, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dan dia adalah pendapat daripada mazhab lain juga. Mazhab Maliki contohnya. Terima kasih, Ustaz. Okey. Okey. Sebelum baca muka 62 ni, 64, walaupun mungkinlah saya bukan orang yang mempunyai kapasiti untuk nak kita panggil bunyi apa ni? Sorry Ustaz, sorry. Okey. Iaitulah ada, kita nampak sekarang ni orang terlalu ramai, anak-anak muda yang sudah mendapat orang gelar ulama lah, orang gelar bermacam-macam gelaran, dan juga bermacam-macam orang yang mula ada kesedaran agama, mereka menulis di media sosial hukum hakam, hadis Nabi betul tak betul, belasah saja kan. Maka ini adalah satu fenomena yang menakutkan. Lagi-lagi ada pengikut.
Bahkan baru-baru ini ada satu artikel yang di-share ribuan orang, khususnya geng-geng insurans takaful dan juga ejen hibah. Iaitulah ada satu artikel yang mereka mempertikaikan tentang kalau seorang isteri mati, seorang suami meninggal dunia dan apa kita panggil isteri dia ni berhak ataupun wajib ditanggung oleh bapa suami dia yang telah mati. Maksudnya bapa mentua dia wajib tanggung dia dalam tempoh iddah. Dia kata dalam Islam, dia kata ini adalah satu yang sangat-sangat bersalahan lah dengan kita panggil hukum hakam yang telah termaktub dalam fiqh, dalam syariah. Memang sangat-sangat bertentangan. Tetapi malangnya kita tengok fenomena ni, orang duk share ni, orang duk nampak macam sentimen nak jaga hak-hak wanita ni, sehingga tak ada rule ataupun tak ada langsung disiplin, main belasah dan mereka menganggap ini adalah benda yang dalam Islam. Sebenarnya salah. Sebenarnya seorang isteri yang telah kematian suami, kalau dia tak mampu untuk menafkahi diri dia, maka yang menjadi tanggungjawab menafkahi dia ialah, yang pertama ialah bapa dia sendiri, bukan bapa mentua dia. Sekiranya bapa dia tak mampu, maka turun pada usul dia, iaitu anak-anak dia. Contoh kalau anak-anak dia dah besar, kalau tak mampu ke adik-beradik lelaki dia, bukannya keluarga suami tu. Dia kata tanggungjawab dia kekal pada keluarga suami. Tak, bapa dia lah, bapa dia lebih berhak kepada diri dia, pada seorang wanita ni. Maka tanggungjawab lelaki ni, maksudnya masih lagi tanggungjawab lelaki, cuma salah tu, tersalah. Dia kata ni tanggungjawab keluarga suami dia yang mati. Sebenarnya tu adalah tanggungjawab keluarga wanita itu sendiri. Ni contoh lah, tu saya sebut contoh. Maksudnya sangat-sangat bahaya sekarang ni, kerana nampak banyak betul orang yang mula menonjolkan mereka seolah-olah orang yang berpengetahuan dalam agama, kemudian bercakap dengan apa dalam Islam, kemudian hadis Nabi, ini Quran, terjemahan yang salah. Maka ini sangat-sangat menakutkan. Nasihat kepada ibu-ibu, ayah-ayah supaya berpadalah dengan fundamental asas agama yang sangat-sangat basic, iaitulah solat 5 waktu, tak payah lebih-lebih lah, yang pening kepala ngarut banyak yang zikir dengan zikir yang Nabi ajar, puasa tak tinggal, solat sunat, puasa sunat, banyak lagi, zikir pagi, zikir petang, yang memang tak ada pertikaian, memang datang dari Nabi, memang diiktiraf oleh mazhab fiqh, tak ada pertikaian. Nanti kita akan jumpa macam mana dalam buku ni juga, pengarang dia begitu bersungguh-sungguh nak ajar doa-doa Nabi, zikir-zikir Nabi, nanti kita jumpa. And basic gila, tak payah pening-pening lah. Kalau ada orang cakap agama kat dalam YouTube, nampak budak sangat, menipu banyak, nampak banyak sangat, aduh, susah lah nak dibantras kerana mereka mempunyai pengikut yang ramai. Tu peringatan kepada diri saya dan kepada semua, insyaAllah. Tak ada orang yang screen ke Ustaz? Memang banyak kan Ustaz, macam yang Ustaz share, tak ada yang screen ke yang apa, yang zikir-zikir yang salah tu, macam yang Ustaz hantar tu kan? Sebab selama kini memang dengar ya Latif tu kan, dia kata tak ada. Tapi Ustaz yang macam dia kata Allahumma ya barik, maksudnya memang kita tak boleh sebut ya barik tu, Allah ya barik saja ya Ustaz, ke macam mana? Oi, berdosa kalau kita tahu maksud. Kalau tak sengaja, Allah ampunkan lah. Tapi kalau dah tahu kita sebut, kalau nak bagi contoh tak apa lah. Tapi kalau kita dah tahu dia sebut, kalau kita tahu kita sebut dengan sengaja, dengan maksud, dengan anggapan dia betul, maka memang salah 100%, 2000%. Kalau ada infinity peratus, sampai situ. Sebab barik tu memang ialah binatang, biasanya unta. Memang betul sebagaimana yang video saya hantar. Barik ni memang unta yang yang apa, bersimpuh tu. Itu barik. Kalau dalam
perbualan kita pun biasa kita sebut kalau mabruk kan, mabruk biasa tak dengar? Kalau kita nak ucap tahniah mabruk. Ya, betul. Biasa, kalau biasa, betul kan biasa tu. Mabruk tu masuk unta yang bersimpuh. Mabruk. Unta yang disimpuhkan. Maksudnya unta tu didudukkan. Kalau barik tadi unta tu bersimpuh. Okay. Kalau mabruk ni unta tu dia didudukkan. Maksudnya disimpuhkan. Faham tak? Yang sepatutnya mubarak baru betul, mubarak. Tapi tu tak apalah. Kalau pun orang sebut tu dia tak nisbah kepada Tuhan. Yang ini Allahumma barik. Allahumma ya barik. Salah. Sebab kalau memang salah. Tapi Allahumma barik lana betul. Nampak kan susah kalau orang awam. Perkataan sama je. Tapi penggunaan dia berbeza. Maksud berbeza jauh gila. Kan susah, kan bahaya. Kan senang kalau apa yang zikir yang Nabi ajar, itu je yang kita baca. Memang selamat. Apa lagi yang kita nak? Kalau Nabi kata zikir yang memberat, yang dicintai oleh Allah, memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa lagi zikir-zikir lagi lain yang kita nak? Kan? La haula wala quwata illa billah. Kataan yang Allah suka. Senang, tak ada pertikaian. Tak ada pening. Banyak sangat orang ajar, bukan. Pening orang. Yang macam yang hantar tu, share dengan kawan, kawan pun dah jadi macam dah takut nak sebut Asmaul Husna. Dia kata sebut kan? Kena sebut Asmaul Husna yang 99 yang menyanyi tu tak masalah. Maksudnya kalau ada yang lafaz-lafaz yang direka-reka, yang dibuat-buat, tak ada masalah sebenarnya. Kita nak reka-reka zikir, reka-reka doa, maksudnya nak buat ayat sendiri zikir. Tapi kalau masalah ialah kita tak menguasai tata bahasa. Kita nak buat dalam bahasa Arab. Orang yang buat tu kadang-kadang yang overclaim, dia kata dia tu guru, mengarut-arut banyak. Bukan kita nak menjatuhkan mana-mana orang ataupun mana-mana ni, tetapi sangat susah nak bagi orang macam mana dia pun nak bezakan mana yang betul, mana yang salah apabila dah terlalu banyak. Cara dia adalah back to basic, fundamental agama. Dah simple lah, awak sembahyang cukup, solat 5 waktu. Macam bak kata Imam Az-Zahabi, bila orang membicarakan tentang makrifat lah, apalah, ilmu-ilmu ketuhanan yang tinggi, dia kata lagi baik awak duduk belakang bontot lembu, tapi sembahyang awak cukup, puasa awak tak tinggal, awak masuk syurga walaupun awak duduk belakang, orang anggap bodoh duduk belakang bontot lembu, dia kata. Ini memang word dia ni, cuma terjemahan saya ni macam kasar sikit, tapi memang word dia guna bontot lembu tu, perkataan belakang lembu. Maksud dia teruskan kehidupan kita sebagai apa-apa juga profession kita dalam apa kehidupan kita, dan dalam agama ni berpadalah dengan basic fundamental yang orang nampak lekeh lah, apa dah awak nampak lekeh. Orang yang nampak macam hebat kan tu, cuba kita tanya dia, doa iftitah yang kamu tahu apa? Doa iftitah dia daripada kecil itulah yang tahu. Tak ada pun hebat mana. Tapi macam-macam zikir dia reka-reka, dia cerita, tapi akhirnya zikir-zikir Nabi habis terpinggir. Doa-doa Nabi habis tak diamalkan. So orang awam tak faham kan maksud bahasa-bahasa Arab tu, kadang-kadang kan tak faham. Ya betul. Ya betul. Dilazimi kadang kan, ada yang lagu-lagu pun ada kan Ustaz kan kat YouTube tu. Itu kita panggil ada banyak saranan bagian orang yang dia kata ni anak-anak muda yang ada kesedaran, dia kata dia belajar bahasa Arab. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Yang pertama kerana aku orang Islam, dia kata. Yang kedua kerana aku tak nak kena tipu dengan dengan orang yang overclaim. Dia kata dia overclaim lah, asal nampak macam orang agama, ada haibah orang agama sikit, macam-macam amalan dia ajar yang bukan-bukan. Dia kata aku takut kena tipu. So aku belajar bahasa Arab supaya
aku tahu kat mana dia tipu aku. Okey. Itu ringkasannya lah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, kita masuk kepada muka surat 64, solat Jumaat. Solat Jumaat ni solatul Jumaat. Syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama ada 7, Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sihat dan bermastautin. Sekiranya kurang syarat ini, adakah sah solat dia? Sah lah, tak ada masalah. Ini syarat wajib. Maksudnya kalau cukup syarat, dia wajib. Kalau tak cukup syarat, adakah sah solat dia? Sah solat dia. Contoh dia perempuan, dia solat Jumaat, sah solat dia. Contohnya dia bermusafir, kemudian dia solat Jumaat. Dia tak wajib solat Jumaat, tetapi dia sah solat Jumaat dia. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang keluar selepas daripada waktu subuh hari Jumaat, maka dia telah menjadi kelaziman bagi dia, maksudnya kemestian bagi dia untuk solat Jumaat. Tetapi kalau dalam konteks ni mungkin perlu dilihat dalam konteks yang lebih kita panggil lebih luas, iaitulah kalau memang ada keperluan yang terdesak, memang nak musafir, perlu musafir hari Jumaat selepas subuh, emergency, ada kematian dan sebagainya, kemudian memang dah duduk kat highway, macam mana nak masuk kampung cari masjid, payah kan. Di sana ada keringanan berdasarkan mazhab yang lain yang mengatakan as long as awak musafir, jadi awak boleh menunaikan solat secara jamak dan qasar dan meninggalkan solat Jumaat. Okey, seterusnya laju je lah. Syarat-syarat melaksanakan solat Jumaat. Iaitulah yang pertama, tempat melaksanakannya adalah misran atau qaryah, bandar atau bukan, maksudnya tempat orang duduk lah. Tempat orang duduk. Bukannya kat surau R&R. Dilaksanakan oleh 40 ahli Jumaat. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i mesti cukup 40 orang yang wajib solat. Maksudnya yang wajib solat. Contohnya ada 39 campur seorang lagi orang perempuan, tak jadi juga. Jadi dia kena 40 orang, yang mana 40 orang itu adalah orang yang wajib menunaikan solat. Dilaksanakan dalam waktu zuhur, sekiranya waktunya berlalu ataupun syarat-syaratnya tidak sempurna, maka ditunaikan solat zuhur sahaja. Maksudnya kalau syarat-syarat untuk menunaikan solat Jumaat itu tak terpenuh, maka ditunaikan solat zuhur sahaja. Pada waktu zuhur, solat Jumaat ini boleh dilakukan pada mana-mana waktu zuhur selagi belum masuk waktu asar. Kalau pengalaman saya di Sudan dulu, menarik dia ialah kalau kita tertidur, kita masih sempat pergi solat, kerana masjid ni dia memang seolah-olah, kalau tak tahulah dia pakat ke tak, mungkin pakat kot, sebab ada yang orang dah habis sembahyang dia baru khutbah. Jadi kalau kita tak sempat kat satu masjid, kita dengar lagi ada orang tengah khutbah lagi dekat masjid yang lain. Mungkin Haji Abdul Halim dia mungkin ada pengalaman tu. Dia pernah duduk Sudan. Dia mungkin ada pengalaman tu. Memang seronok lah. Kadang member kawan-kawan pergi lah. Hampa pergi dulu, aku pergi masjid belah ni. Dia sebab mereka membahagi-bahagikan waktu. Sebab itulah dalam tempoh dalam tempoh COVID ni, masa sebelum ni lah, sekarang ni pun semayang ramai lagi nampak orang tak semayang. Foodpanda, Grab Food nampak relax. Lalu baru keluar masjid, mereka lalu. Mereka ni semayang mana baru habis tunggu kan. Tapi inilah konsep yang sepatutnya yang perlu lah. Iaitulah solat Jumaat ni ialah buat secara berperingkat sampailah solat asar, waktu asar kan, supaya kewajipan solat Jumaat itu tak jatuh, boleh dikekalkan dan semua orang boleh solat. Tapi ialah tu balik kepada pemerintah, kebijaksanaan dia apa boleh kita buat, dan tak ada apa-apa kuasa untuk, kita bukan pemegang taruh, kita bukan ada apa-apa kekuasaan untuk buat. Cuma sedih lah, itu je lah sedih. Takkan tak sedih kita nampak hari ni orang, tadi contoh, kita balik solat Jumaat tadi, berapa ramai yang keluar sempang tengok. Kalau di Langat ni payah nak cari orang India, orang Cina.
Kan sedih lah. Muka memang bukan muka Cina lah. Bukan muka Cina, bukan muka apa orang panggil, bukan muka orang India lah, muka orang kita lah. Kan. Sedih lah, memang sesuatu yang masih lagi menyedihkan. Semoga cepat-cepat lah. Sudah-sudah lah tu yang apa, bagi je lah orang yang tak apa, yang tak ada izin masuk. Masuk je lah. Semua pun sama je dah lah sekarang ni. Okey. Rukun-rukun solat Jumaat. Rukun-rukun solat Jumaat ada 3, iaitulah yang pertama 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri. Duduk antara 2 khutbah, solat 2 rakaat secara berjemaah. Maksud dia, duduk itu juga adalah satu, bukan saja-saja duduk. Kenapa duduk? Kerana Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi SAW dia dah masuk berdiri solat, berdiri khutbah, kemudian dia akan duduk kemudian khutbah yang kedua. Antara yang sebelum kita masuk kepada, okey, kita habiskan dulu. Ataupun sebelum tu kita panggil, ada menjadi satu kebiasaan orang, iaitulah dia berjual beli pada waktu azan Jumaat telah dilaungkan. Maka azan Jumaat yang manakah yang haram jual beli bagi orang yang wajib solat Jumaat? Maksudnya kalau orang perempuan tak apa, budak-budak tak apa. Maksudnya orang tu wajib, yang cukup syarat wajib tadi tu, mereka ini berjual beli ataupun beli makanan ke makan lagi pada waktu Jumaat. Waktu azan mana yang dimaksudkan? Ialah azan yang keberapa? Azan yang kedua, iaitulah azan ketika khatib naik ke mimbar. Kerana apa? Kerana kita sedia maklum, azan Jumaat pada zaman Nabi SAW ketika ayat itu turun, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah. Wahai orang yang beriman, apabila diseru kepada solat Jumaat, kan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au wa dharul bai', maka hendaklah kamu bersegera dan tinggalkan jual beli. Maka ketika mana ayat itu turun, azan Jumaat ada berapa kali? Ada 1 kali. Iaitulah ketika mana baginda naik ke atas mimbar, memberi salam, lalu Bilal melaungkan azan. Maka itulah azan yang tertakluk padanya hukum haram jual beli. Adapun sekarang ini, biasanya azan pertama tu masuk waktu Zuhur. Kemudian selepas daripada 10 minit lebih kurang, barulah imam atau khatib naik mimbar, kemudian dia memberi salam dan Bilal melaungkan azan. Maka yang diambil kira adalah azan itu, bukannya azan masuk waktu tadi, kerana azan yang tertakluk pada dia hukum adalah azan yang kedua tersebut, yang mana ialah azan yang wujud ketika mana ayat dalam surah Jumaah itu diturunkan. Okey, faham Sunat-sunat hayat dalam solat Jumaat, iaitulah yang pertama mandi dan membersihkan badan. Adakah sunat juga bagi wanita? Jawab dia ialah dia adalah sunat bagi mereka yang nak menghadiri solat. Kalau wanita tu dia nak menghadiri solat, maka dia disunatkan juga untuk membersihkan badan dan berwangi-wangi. Memakai pakaian putih, maksudnya sebenarnya dia lebih kepada memakai pakaian yang terbaik. Tetapi memang kebiasaan Nabi SAW memang menyukai warna putih. Memotong kuku. Memotong kuku ini adalah satu perkara yang menjadi adat ataupun menjadi amalan sahabat. Sebahagian sahabat, mereka mengambil memotong kuku pada hari Jumaat. Adapun penetapan ada fadilat-fadilat tertentu untuk mengerat kuku pada hari Jumaat, itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Adapun yang ada ialah galakan umum untuk membersihkan diri. Maka mengerat kuku juga termasuk sebahagian daripada membersihkan diri. Okey. Waktu memakai wangi-wangian. Disunatkan diam dan mendengar ketika khutbah. Orang yang memasuki masjid sementara imam sedang berkhutbah, dia perlu menunaikan solat 2 rakaat dengan ringkas kemudian duduk. Okey.
kalau di dalam ini disebut disunatkan, maksudnya tidak wajib. Bererti kalau orang itu bercakap, maka sah juga Jumaat dia, dan cuma dia dianggap sebagai orang yang larin, iaitulah orang yang telah melakukan hal yang sia-sia. Juga di dalam ini ada isu dia, iaitulah solat 2 rakaat ringkas, iaitulah ini dinamakan solat tahiyatul masjid. Daripada hal ini, sebab ada satu orang sahabat datang ketika mana Nabi membaca khutbah, lalu beliau duduk, kemudian baginda menegur dia, raka'atain, kamu dah rukuk 2 rakaat ke belum? Maka bagi lelaki ini menjawab, tidak, belum lagi. Maka farka' kan. Maka Nabi suruh dia rukuk 2 rakaat, maksud solat 2 rakaat. Maka daripada kisah ini juga sebenarnya menjadi dalil sebahagian mazhab mengatakan solat sunat tahiyatul masjid tu ialah satu yang menjadi kewajipan bagi orang yang memasuki masjid, kerana tengok ketika mana khutbah begitu pun Nabi suruh dia bangkit, sedangkan mendengar khutbah itu lebih utama ketika itu berbanding daripada solat sunat. Tetapi Nabi suruh, menunjukkan seolah-olah solat itu bukan sunat tetapi wajib. Itu adalah pandangan dalam mazhab Hanafi. Cuma bukan kata itu adalah pandangan yang betul ataupun pandangan yang tepat. Cuma nak bagi tahu beratnya solat menghormati masjid ni, iaitulah masuk ke dalam masjid dan solat. Tak kisah solat apa. Solat sunat wuduk ke, solat sunat qabliyah ke, tak kisah, yang penting solat. Tu maksud dia. Bukan masuk sahaja ataupun masuk panas, masuk dalam masjid, rehat, lepak, tak solat. Sangat-sangat tak baik, tak bagus. Itu maksud dia. Ataupun kita masuk ke dalam majlis ilmu, dalam yang dibuat di dalam masjid, maka kita pergi tepi sikit, solat 2 rakaat, kemudian baru duduk ke dalam majlis tersebut. Okey. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Nanti solat 2 hari raya kita akan sambung pada saya insya-Allah sampai 24 saja. 24 hari bulan saya balik dah. Dia tak jadi pergi 20 hari. Ada technical sikit. So sampai 24 saja. Ada travel agent mana Ustaz? Az-Zuha. Zuha Travel. Okey. Biasa dengar. Ustaz kena beritahu kita orang whether Ustaz okey ke tak untuk kelas on Friday 25 tu. Takut Ustaz penat pula. Betul Ustaz. Boleh insya-Allah. Tapi saya ingat tak ada masalah lah. Bosan 5 hari. InsyaAllah. Hari tu siapa yang cakap nak minta Ustaz belikan apa tu? Kayu sugi tu yang Ustaz cakap yang kecil-kecil dekat. Yang fresh tu saya yang cakap. Kan? Boleh. Minta nanti Ustaz yang fresh punya Ustaz nak tahu. Nak rasa macam mana. Boleh, nanti saya beli dan beli bundle, maksudnya, tapi dia memang tak boleh beli bundle, maksudnya sekali ikat. Dia kena, nanti kita akan bungkus dia satu-satu. So saya akan beli panjang lah, seorang sikit insyaAllah. Nanti boleh bohong alamat kat dalam grup nanti, insyaAllah nanti boleh kita hadiahkan. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz doakan kami. Dia insyaAllah. Tertinggal kereta api Ustaz, bila Ustaz pergi? Hari Ahad insyaAllah. Dah selamat Ustaz, doakan kami semua Ustaz ya. Ya insyaAllah, mudah-mudahan. Kayu sugi tu insyaAllah sebab dia betul, bahkan siapa-siapa yang kita hadiah tak tahulah, tapi setakat ni yang kita hadiahkan mereka ketagih lah. Dia bukan yang ketagih, maksudnya dia masa dia kita macam sedap bau dia teringat. Request for more. Boleh insyaAllah. Saya baik beli satu batang panjang tu, so boleh pakai lama lah bila kita kerat. Jangan kerat banyak, kerat betul-betul sikit gunakan, kemudian
bila dah tak sedap, potong, betul, kerat lagi. Sebaiknya nanti kalau dah dapat tu nanti kerat terus siap-siap, dan yang keratan yang belum dipakai tu bungkus dulu. Barulah boleh tahan lama sikit. Kita yang ambil sikit je untuk kita pakai. Dia panjang mana Ustaz sekali pakai tu? Yalah, biasa orang letak kat kotak dia bagi panjang tu lah, tapi sebab kita jarang, susah nak dapat kan. Kalau macam saya ni je apa, 2 ruas jari je ni potong. Okay. Sayang. Maksudnya benda kita beli tak, kita apa, payah nak beli kan. Susah kalau jimat jimat tu maksud dia lah, tak ada ukuran tertentu. Ya, semoga selamat pergi dan selamat pulang Ustaz. Ya, insyaAllah, mudah-mudahan doakan juga. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada mungkin kita boleh tangguh. Kalau ada boleh, tak ada. Ustaz nak clarify yang saya tertinggal kelas tu hari. Ustaz kata yang solat tu yang kita 96 jam tu termasuk hari pergi dan hari balik ke Ustaz? Tak masuk. Tak masuk Tak ya? masuk. Untuk I think kan Ustaz, it's better to say kalau you're travelling 4 nights, I think then should be 4 night. okay. Not Sebab 4 days. It has to be 4 nights. So it has to be 5 days, 4 nights. 5 days, 4 nights. Okay. Betul. Betul Ustaz. It's easier for me to understand like that. Ya, betul. 4 night. So kalau lebih tu memang kalau mengikut kerangka perspektif mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Dah bermukim lah ya Ustaz ya. So dia dianggap bermukim. Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.